Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selamat menyambut tahun baru. Walaupun di Malaysia ni selalu sangat salam kita ni dia jadi campur, salam ma'al hijrah, salam Ahad, salam Isnin, salam Jumaat, salam Ramadan, salam satu Malaysia. Kita tak tahu dia bagi salam pada hari Isnin ataupun dia bagi salam pada kita, ataupun dia bagi salam pada hijrah. Dan seperti mana yang kita semua tahu, walaupun tuan-tuan sahabat-sahabat semua dah tahu, tapi saya ulangi sebagai satu peringatan tentang hakikat fakta bahawasanya memang Muharram ialah merupakan bulan yang pertama di dalam kiraan hijrah, kiraan tahun hijrah. Namun Nabi SAW keluar daripada rumah baginda untuk berhijrah pada 28 Safar. 28 Safar, dan baginda berada di Gua Thur selama beberapa hari, 3 hari. Pada 1 Rabiul Awal baginda bergerak menuju ke Yathrib. Baginda mengambil jalan yang tidak disangka oleh Quraisy. Baginda menggunakan seorang pemandu jalan yang kita semua tahu, Abdullah bin Uraid, seorang yang bukan Muslim. Dan baginda sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Dan baginda berada di sana beberapa hari, termasuk baginda mengasaskan masjid yang pertama di dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal baginda masuk ke Yathrib, yang kemudian ditukar menjadi Al-Madinah ataupun Madinatun Nabi. Dan kebelakangan ini ramai yang menyebut sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, yang pada awalnya lebih dikenali sebenarnya dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, Madinah Nabi. Dan sebahagian para ulama, ada di kalangan ulama yang kurang gemar dengan perkataan Al-Madinah Al-Munawwarah, kerana kata dia semua bandar itu bercahaya. Ya, mungkin kita boleh maksudkan cahaya itu dengan cahaya iman dan seumpamanya. Tetapi yang istimewanya Yathrib kerana dia adalah Al-Madinah An-Nabawiyah, ialah bandar Nabi. Tak apalah, tidak ada masalah dalam istilah itu, mana-mana saja istilah yang nak dipakai. Kemudian orang Islam, bukan orang Arab, seperti mana yang kita tahu bahawasanya mereka tidak ada pada mereka kiraan tahun, mereka hanya ada kiraan bulan. Mereka ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mereka ada kiraan-kiraan ini, tetapi mereka tak ada tahun. Mereka tak ada tahun berapa, 574, 560, seperti mana ada pada orang-orang Rom, ataupun ada pada orang-orang Parsi, orang Parsi lebih lama, ataupun ada pada orang Mesir kuno.
Mereka mengingati peristiwa berdasarkan kepada nama tahun, kejadian dalam tahun berkenaan. Maka mereka umpamanya tahun kelahiran Nabi mereka kenali dengan Amul Fil, tahun gajah, kerana gajah telah digunakan untuk menyerang Kaabah. Tahun bila? Mereka hanya boleh sebut tahun gajah. Tahun gajah tu berapa tahun ke berapa? Tak ada. Orang Arab tak ada. Apabila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemerintah, dan Sayyidina Umar kita tahu ada seorang yang begitu maju di sudut pemikiran pemerintahan, sehingga banyak tesis yang ditulis tentang idarat Umar bin Khattab, administration of Umar bin Khattab, pengurusan pentadbiran Umar bin Khattab. Sebab Umar dia ada ruang yang lama, lebih lama pada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar 2 tahun lebih, kemudian masa zamannya sibuk dengan isu orang murtad. Sebab itu kita jangan heran kalau orang tanya kenapa zaman Abu Bakar tidak ada lagi salat tarawih berjamaah seperti mana Umar buat. Salat tarawih berjamaah ada pada zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi tidak lakukan kerana dibimbangi menjadi satu kewajipan kepada orang Islam, tapi Nabi pernah buat, menunjukkan asasnya daripada sunnah. Sebahagian orang bertanya kenapa Abu Bakar tak buat? Zaman dia terlalu pendek, Ramadan pun 2 kali je. Umar bin Khattab dia memerintah lama, 10 tahun, dan dia melakukan berbagai-bagai perubahan, berbagai-bagai istihad baru, adaptasi baru yang diambil daripada pengurusan Parsi, yang diambil daripada sebahagian pemikiran Rom. Cara pengurusan diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini tidak pelik jika kita lihat di dalam peperangan Khandaq, peperangan Parit, Nabi SAW mengambil idea menggali parit ialah cara peperangan yang dilakukan di Parsi, kerana idea ini ialah idea daripada Salman Al-Farisi. Umar bin Khattab banyak pengurusannya dalam memajukan pentadbiran. Umat Islam mencadangkan kepada Umar bin Khattab supaya ij'al lana kama 'indal a'ajim, buat kepada kami macam mana ada kat orang ajam, kat orang bukan Arab. Mereka ada bulan sekian, tahun sekian. Jadi Umar meminta cadangan, bilakah tahun yang nak dimulakan itu. Maka ada yang mencadangkan tahun kewafatan Nabi. Umar tak setuju. Ada yang mencadangkan tahun kelahiran Nabi. Juga Umar tidak setuju. Sebahagian penulis menyebut kerana Umar tidak mahu ada persamaan seperti mana orang-orang Kristian yang mengira atau membesarkan hari kelahiran. Ada yang mencadangkan tahun Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Dan Umar juga tidak terima idea ini, sehingga timbul cadangan tahun Nabi berhijrah. Maka Umar menganggap ini cadangan yang baik, kerana hijrah menjadi detik kepada kebangkitan kekuatan umat Islam. Maka tahun telah dipersetujui. Bulan bilakah yang patut dimulakan sebagai bulan yang pertama? Ada yang cadangkan bulan Ramadan.
Umar tak setuju. Dan beberapa cadangan lain, tetapi apabila cadangkan bulan Muharram, Umar bersetuju, bukan kerana ada orang terima tokoh ma'al hijrah, tapi kerana Umar bersetuju kerana orang Islam baru pulang daripada haji, semangat mereka kuat, maka itu adalah saat baru untuk mereka memulakan kiraan tahun. Maka Muharram dijadikan bulan yang pertama hijrah, bukan kerana Nabi berhijrah bulan Muharram. Bila mari orang tak teliti dan mereka tidak mengkaji sirah tetapi mendengar nasyid, lalu mereka merasakan bulan Muharram bulan Nabi berhijrah. Bulan Muharram bulan pertama kiraan tahun hijrah. Itu, that's right, itu betul. Tapi dia orang marah pula lagi, semua nak berbetul, kalut lah kita. Tapi ada consequences daripada pengetahuan mengenai hal ini. Bila kita tahu mengenai hal ini, maka kita akan tahu, mungkin orang tanya, pada zaman Nabi, ada tak doa awal dan akhir tahun? Maka kita tak perlu jawab bila kita tahu bagaimana kiraan itu bermula. Don't be stupid, man. Tak, saya bukan kata orang yang buat tu stupid. Saya kata yang tanya tu bukan salah dia tanya. Jangan kita fikir supaya bahawasanya ini satu jawapan lah kepada sama ada orang nak berdoa, tak berdoa, dia berdoa terpulang lah. Nak berdoa hari Jumaat ke, hari Khamis ke, nak berdoa satu hari bulan ke, 2 bulan, berdoa lah. Tapi bila kita nak katakan doa Nabi, tak ada lah. Dan bila kita kata fadilat doa awal Muharram, tak ada lah. Boleh tak doa awal Muharram? Bukan saja awal Muharram, akhir Muharram pun boleh, tengah Muharram pun boleh. Doa lah bila siapa nak doa. Tapi apabila perkara itu nak dikaitkan, kalau kau ni teruk betul tak pergi, malam ni Nabi berdoa ni, tak ada lah. Pasal Nabi tak kira lagi tahun tu. Okey. Hadirin dan hadirat sekalian, itu mukaddimah. Dah habis masalah.